Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 10 Muharram 1444, dia panggil hari Ashura. Hari Ashura ini kita orang Islam, pengikut sunnah Nabi, akan berpuasa. Pengikut Syiah akan berpesta, dia panggil pesta darah hari ini. Kalau tengok dalam YouTube tu, dia duduk pukul tubuh dia, Husain berlemak tu. Tu puak-puak Syiah nama dia. Kerja dia panggil Husain, Husain. Dia tak panggil Allah, dia panggil Husain. Pukul, dia kata sungguh, pukul dengan benda tajam, berdarah habis. Kalau kita gerainya, dia ambil budak kecil, pok nyebui dengan golok atas kepala kawan itu, berdarah. Dosa apa budak kecil tu mungkin dia sendiri nak ikut dia lah, tapi dia kacau ke budak. Ini perbuatan mungkar, perbuatan maksiat yang besar yang dibuat oleh puak-puak Syiah. Satu lagi kumpulan hari Ashura ni, nama dia Nawasib. Nawasib ni kumpulan yang bergembira dengan kematian Husain. Syiah sedih, Nawasib bergembira. Kita Ahlus Sunnah, kita sedih kematian Husain, tapi bukanlah peringkat mari duduk pukul tubuh, mari duduk meratak tangis. Siapa dia tak sedih cucu Nabi dibunuh. Tapi bukan itu agama kita, tak ajar macam tu. Maka kumpulan Nawasib ni kumpulan yang bergembira dengan kematian Husain. Karena itu anak kata, para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati. Kita Ahlus Sunnah, kita puasa. Jangan pula berpesta pula hari ni. Lama jadi Nawasib kan. Jadi dua. Dia panggil ifrat wa tafriq. Nawasib suka Husain mati, Syiah sedih Husain mati. Ahlus Sunnah berpuasa ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari pula sama dengan 8 hari bulan 8 2022. Kita kata tahniahlah kepada semua muslimin dan muslimat yang telah bersahur dan berpuasa pada hari ini. Kita ihyakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Menghidupkan sunnah Nabi adalah satu amalan yang mulia. Kita kempen, kita galakkan pelajar-pelajar kita berpuasa, masyarakat berpuasa. Itulah kebahagiaan kita hidup di atas dunia ini, para jemaah sekalian. Baiklah, kita sambung pelajaran kita dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad, surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca pada hari ini bermula ayat 32. 32, 33, 34, 35. 4 ayat. 4 ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita amaran kepada puak kafir bahawa amalan mereka akan digugurkan. Amalan puak kafir gugur, tak ada faedah. Dan kita juga, para jemaah sekalian, ingat, jangan happy saja dengan kafir. Amalan kita juga boleh gugur dengan beberapa perkara yang kita akan bincang nanti insya-Allah. Kemudian di antara perkara yang berbahaya iaitulah gerakan menyekat jalan Allah, sebagaimana yang dibuat oleh puak kafir ataupun pendukung-pendukung aliran ajaran sesat yang menyekat manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1121.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Kita pergi kepada ayat kita, tafsir ayat. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqqur rasul. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dirinya dan orang lain. Dia sekat dia sendiri, tak mau beriman, dan orang lain juga disekat supaya tidak beriman dari jalan Allah. Wasyaqqur rasul, serta mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah ternyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dibawanya. Lan yadurrullaha syai'a, mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayuhbitu a'malahum, dan sebaliknya Allah akan menghampakan perbuatan dan amal-amal mereka. Amalan mereka akan hampa. Jadi para pelajar, para jemaah sekalian, mari kita tengok tafsir ayat. Ayat ini, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Siapa dia puak ni? Tengok ulama tafsir kata apa. Ai innal ladzina kafaru wa saddu nas an dinillah. Puak-puak yang kafir menyekat orang lain daripada agama Allah dan menyalahi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara kerah kepala daripada mereka setelah mereka mengetahui benarnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu hak Nabi bawa itu betul, tapi kerah kepala. Allahu akbar. Wa annal Islam huwa dinuhu sidqan. Agama yang Nabi bawa benar. Maka perbuatan mereka itu tidak memberi kesan kepada Allah sesuatu pun. Bahkan yang memberi kesan mereka sendiri. Mereka sendiri yang akan mendapat kerugian, sebab Allah Azza wa Jalla akan memberi pertolongan kepada hamba-Nya yang beriman. Baik, kata di Ar-Razi dalam tafsir, dia kata siapa dia ke golongan yang menyekat orang itu siapa? Fihi wajhan, ada dua pandangan. Yang pertama, hum ahlul kitab. Mereka itu iaitulah puak-puak ahlul kitab, Bani Quraizah dan Bani Nadir. Bani Quraizah dengan Bani Nadir yang duk sekat orang. Ada juga yang mengatakan kufaru Quraisy, puak-puak kafir Quraisy sekat. Kata di Qurtubi, menyekat orang daripada jalan Allah Ta'ala, munafiqin atau Yahudi.
Ibnu Katsir kata apa? Mereka itu iaitulah golongan yang murtad daripada beriman. Maka disitulah kata di para ulama tafsir, semua kumpulan yang menyekat manusia daripada jalan Allah, maka dia masuk dalam ayat ini. Senang. Kita punya keputusan, semua kumpulan yang cuba menyekat orang daripada jalan Allah, maka mereka masuk dalam kumpulan ini. Tak kira lah dia Yahudi ke, dia munafik ke, dia bangsa apa atas dunia ni, yang pentingnya mereka telah menyekat manusia daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Apa dosa dia? Tengok ayat Tuhan kata apa? Lan yadurrullaha syai'a. Allah Ta'ala tak memberi kesan apa-apa. Yang memberi kesan kamu. Wa sayuhbitu a'malahum. Dan sebaliknya, Allah akan menghampakan perbuatan dan amal-amal mereka. Allah Ta'ala akan batalkan amalan mereka. Mereka tak dapat apa-apa kelebihan. Perbuatan baik dia buat, hilang habis. Para pelajar, tanda ayat ini ditafsir dengan ayat surah Ibrahim ayat 18. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Jadi bandingan buat amalan buat kafir ni seperti ramat ni debu, abu yang kita bakar kayu tu, mari angin tiup, terbaik gitu saja, tak ada apa-apa, tak meninggal bakar kata orang. Ini kan la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' zalika huwa ad-dalalul ba'id. Jadi masalahnya amalan mereka itu akan runtuh, amalan mereka akan hilang, tercabut segala amalan dia, yang baik-baik yang dia buat semuanya tak jadi apa. Allah kata aku akan batalkan amalan kamu. Allah Ta'ala akan hancurkan amalan dia. Baik, kita berpindah kepada ayat 33. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimtithalil awamir, dengan mengikut segala arahan, wajtinabin nawahi, meninggalkan segala larangan, bi ikhlas, dengan ikhlas, wa mutaba'atin li syar'ihi, dengan mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan reka sendiri. Allahu akbar. Maka ayat ini Allah perintahkan kepada kita semua para orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ingat wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu batalkan amal-amal kebaikan kamu. Apa maksud? Tengok ulama tafsir kata apa. Ay wala tubtilu ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu batalkan amalan baik yang kamu buat. Dengan apa? Wa tuzhibuha bisyirki. Na'udzubillah. Bila orang ni beriman, dia buat amalan yang baik, pahala dia banyak, tapi tiba-tiba dia terjebak dengan syirik, maka batal amalan dia. Au ar-riddah anil Islam, ataupun dia murtad daripada Islam. Na'udzubillah. Au bi ghairi zalika mimma yuhbitul amal, ataupun dengan perkara-perkara yang membatalkan amalan, wa yuzhibu naf'aha wa thawabaha, yang menghilangkan manfaat amalan dan pahala dia. Ini kita tengok. Maka disitulah kata di para ulama tafsir, dia kata la tubtilu, jangan batalkan amalan kamu tu. Banyak amalan kita ni, sebab-sebab yang membatalkan amalan banyak. Di antaranya ayat ini juga mengarahkan kepada kita, kalau kita solat, kita jangan batal solat. Contoh kita dengan sembahyang, Allahu akbar,
malah ya aku mai sunat. Alah, tak boleh. Kita kena sempurnakan solat kita ni. Jangan kita batalkan amalan kita yang baik. Jangan. Sudahlah. Malah apanya? Kecuali emergency call. Kan? Kita kat takbir nak solat, tiba-tiba anak kita jatuh. Ada ular kat depan tu berbahaya. Budak ni duk main, dia kita kena lompat pergi. Ataupun mak kita sakit, emergency, ataupun berlaku kebakar, apa saja yang pentingnya ada sebab. Tapi kalau suka-suka je nak batalkan amalan, jangan. Kata di Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata, tanda ni pelajar, makna nahyi an ibtalihim al-amal, larangan membatalkan amalan ini, iaitulah larangan melakukan perkara yang sebab-sebab yang boleh menghilangkan pahala. Seperti yang pertama sekali, yang paling berat, riddah. Riddah ni kita na'udzubillah lah, orang murtad, habis pahala dia. Wa mithlur riya, Allahul musta'an, riya dalam amalan. Kita buat amalan molek-molek, tiba-tiba ada unsur riya dalam hati kita, hilang pahala amalan. Apa lagi? Dan juga mengungkit. Mengungkit. Kita buat baik kepada orang, kita ungkit balik, maka itu hilang pahala amalan. Banyak ni sebab-sebab yang boleh menghilangkan pahala. Waktu kita ibadat, kita riak, hilang pahala. Lepas ibadat kita sum'ah, cari glamour, hilang pahala. Ataupun kita bagi derma baik-baik, tiba-tiba kita mengungkit, hilang pahala. Banyak lagi lah di antara perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala. Ada ulama kata pahala tu dia hilang secara total, seperti orang murtad, down terus. Ada pun orang yang na'udzubillah riak, maka hilang pahala tu je. Contohnya dalam kita solat, 2 rakaat yang pertama tak ada riak, tak ada orang mari pun tempat kita solat, tak ada orang tengok, selamatlah. Masuk rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, orang masuk, gini selalu dia pun, warok dah, maka dia tu. Jadi ada kalanya dia panggil juz'i, gugur amalan secara juz'i. Ada yang gugur secara kulli, total, iaitu apabila orang itu murtad, na'udzubillah. Jadi kita kena belajar pada jemaah sekalian, jangan mudah-mudah nak membatalkan pahala ni. Sangat-sangat rugi kita. Di antara perkara yang membatalkan pahala, tanda hadis, dia panggil hadis muflis. Hadis ni panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Satu hari Nabi tanya sahabat, sahabat-sahabat, kamu tahu apa itu muflis? Tahu? Kata sahabat, muflis ni orang yang hutang banyak, tak ada duit nak bayar. Nabi kata itu hak dunia. Muflis umat aku di akhirat esok, orang yang datang dengan pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Mana dia atas dunia tu dia buat amalan, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga suka maki orang, suka tuduh orang, suka pangkah posta orang, macam-macam, ambil harta orang, menumpahkan darah orang, pukul orang. Maka pada hari akhirat esok, yu'ta hadza min hasanatihi, bila orang ni mari, ya Rabbi, dia ni pukul aku, ambil pahala dia bagi kau orang tu, ambil pahala dia bagi kau orang ni, habis dah pahala dia, ambil dosa orang tu, campur atas kepala dia. Allahu Akbar. Summa turiha finnar, kemudian dicampur ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Hadis ini rawahu Muslim. Maknanya hadis yang cukup berbahaya. Apa dia hadis berbahaya ni? Hadis orang yang muflis di akhirat. Hati-hati tuan-tuan. Ni kita, masyarakat kita hari ni peliknya, orang yang dia benci itulah yang dia beri pahala banyak. Orang yang dia benci, dia beri pahala banyak. Dah pagi-pagi lagi duk mengumpat kawan tu, pagi-pagi lagi jadi muflis. Hati-hati.
Sebab itulah bagian kalau orang benci setara mana pun, jangan sebut nama orang tu depan saya. Saya tak suka. Kita tak nak bagi pahala kita kepada orang yang kita tak suka. Awak nak mengumpat orang, pergi mengumpat tempat lain, tapi bukan dalam majlis kita, bukan depan saya. Ingat baik. Tak nak kita. Pahala kita tak siwi ke orang. Satu lagi hadis, tanda di hadis ni, hadis Tauban. Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata la'alamanna aqwaman. Aku tahu ada beberapa kaum di kalangan umat aku ni, di akhirat esok mereka datang dengan hasanat, dengan pahala yang begitu banyak. Oh, pahala besar seperti Bukit Tihamah, putih. Tapi pahala dia tu haba'an mansurah, jadi debu yang berterbangan, tak boleh ambil. Qala Sauban terkejut, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Rasulullah, sifatkan mereka siapa, nyatakan mereka siapa, kita takut kita masuk di kalangan mereka. Qal ama innahum ikhwanukum wa min jiddatikum. Mereka itu sama dengan kamu juga, orang Arab juga. Wa ya'khuduna minal lail, mereka bangun solat malam, mereka bertahajud. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka itu apabila duduk diam-diam, tak ada orang, mereka buat maksiat. Orang ni zahirnya wara, tapi batinnya jahat, maka orang ni juga hilang pahala dia. Na'udzubillah. Hadis ini rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bisanadin sahih. Allahul musta'an. Mari kita jaga amalan kita, jangan sampai hilang, jangan sampai amalan kita hancur lebur. Wal iyazu billah, kita minta berlindung dengan Allah azza wajalla. Baik, ayat 34. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dirinya dan orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dengan keadaan kafirnya, na'udzubillah, maka Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka tidak diampunkan oleh Allah azza wa jalla. Tapi kalau mati dalam maksiat, mereka duduk di bawah tahta masyiatillah, mereka duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maafkan dia atau Allah Ta'ala azabkan dia, itu kuasa Allah. Tapi kalau mati kafir, na'udzubillah, mereka tak ada harapan lagi untuk mendapat keampunan, dan mereka tidak akan diberi pengampunan. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 161, 162. Allah kata apa? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka akan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Kekal dalam neraka, tidak diringankan azab daripada mereka, dan mereka tidak diberi tangguh. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir tidak ada harapan lagi lah. Karena itu menjadi kewajipan kepada kita para jemaah menjaga tauhid, jaga akidah kita, jangan rusak. Hei Ustaz, yang saya buat ni ada ulama kata boleh. Duk panggil benda-benda yang gaib ni, ada ulama kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata boleh tu pula macam-macam takwilat, kona sana kona sini. Yang kata tak boleh pula, yang kata boleh pusing sana, yang kata tak boleh pula ada hujah dia. Maka kerana itulah kita berpegang dengan hadis Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan benda yang meragukan, ambil yang tak ragu. Kenapa dalam akidah kita masih lagi nak cari yang ragu-ragu?
Kenapa dalam kita beragama masih lagi mau mencari yang ragu, yang dipertikaikan, sedangkan yang tak pertikai ada? Kenapa? Maka inilah dia panggil talbisu iblis, permainan syaitan. Sehingga ada kumpulan tertentu bergila-gila nah dia ni nak mempertahankan orang-orang tertentu yang memang dikenal pasti membawa ajaran yang bermasalah. Nauzubillah. Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat 35. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Apabila kamu telah mengetahui bahawa orang-orang kafir itu dihampakan amalnya dan diseksakan oleh Tuhan, maka janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, merasa lemah dan mengajak musuh yang menceroboh untuk berdamai. Mana musuh kita ni memang jahat sungguh, tak payah ajak berdamai, lawan tetap lawan. Tapi kalau mereka baik, mereka nak berdamai, kita terima. Islam bukan agama keganasan, Islam agama perdamaian. Tapi kalau mereka memang jahat, kenapa? Tiba-tiba bila dia kalah, nak ajak kita berdamai, kita kata tak payah. Maka janganlah kamu, orang yang beriman, merasa lemah dan mengajak musuh yang menceroboh untuk berdamai, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi keadaannya. Lagi pula Allah bersama-sama kamu untuk membela kamu mencapai kemenangan, dan ia tidak sekali-kali akan mengurangkan pahala amal-amal kamu. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, kita tengok munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut amalan puak kafir nampak comel tapi gugur pahala dia, tak ada. Dosa-dosa yang mereka buat tidak diampunkan, kesalahan mereka tidak dimaafkan. Maka Allah perintahkan kepada kita orang beriman supaya taat kepada Rasul. Rasulullah SAW perintah kita supaya berjuang, berperang. Amara bil qital fala tahinu. Mu jangan sedih, jangan lemah, lawan tetap lawan. Wa aidan lamma qaddama Allah subhanahu zammal kafarah, Allah Ta'ala juga telah mencela puak kafir dan mengatakan amalan mereka terbata di dunia dalam peperangan, dan juga di akhirat juga mereka hilang dia punya pahala. Maka Allah minta supaya kita kuat semangat. Fala tahinu ay la tad'ufu, mu jangan rasa lemah, hai orang beriman, daripada berperang dengan puak kafir. Wa tad'u ila salam wa tabda'u bi da'watihim, kamu rasa lemah, kamu nak ajak mereka berdamai, bila waktu mereka dah lemah, jangan. Kita kena tengok mana kalau kita memang lemah sangat-sangat, ketika itu barulah kita boleh minta perdamaian. Tapi kalau kita kuat, kenapa kita nak berdamai? Selesaikan dulu. Maka Allah kata, mu jangan lemah, wallahu ma'akum, Allah bersama kamu, menjaga kamu, membantu kamu, memberi pertolongan kepada kamu untuk mengalahkan puak kafir. Walan yatirakum a'malakum, walan yatirakum a'malakum, ai Allah tidak sekali-kali akan mengurangkan pahala amal kamu. Ai la yang qusakumullahu syai'an min thawabi amalikum, Allah Ta'ala tidak akan kurangkan amalan kita ataupun membatalkan pahala kita. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, tamatlah ayat yang kita baca, huraiannya secara ringkas-ringkas tentang kedudukan ayat yang kita belajar pada hari ini. Sekarang kita berpindah pula kepada mencari al-fawaid, 5 faedah yang kita boleh ambil daripada pengajian kita ni. Faedah yang pertama, qaulullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Tengok ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul.
Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah Taala perintahkan orang mukmin supaya menyempurnakan tugas mereka, iaitulah melakukan ketaatan Allah Taala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan segala perkara yang diperintahkan dengan ikhlas dan mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manemu orang beriman jangan jadi macam orang kafir. Puak kafir tak hirau Quran. Puak kafir tak ikut SOP. Dia langgar. Jadi kita orang beriman jangan langgar sekali-kali. Jangan langgar. Itu yang pertama, kewajipan mentaati Allah, kewajipan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena taatlah. Ini sayang ke kata di ahli syair, ta'sil ilah wa anta taz'umu hubbahu hadza la'amri fil qiyas shani'u in kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sedap ni syair. Syair lama tak sebut dia tak ingat. Ta'sil ilah wa anta taz'um hubbahu. Mu deraka ke Tuhan, mu kata mu taat. Hei, macam mana? Hadzalah amri fil qiyas syani'. Ini perbuatan yang cukup janggal. Saya taat ni kepada ustaz, kepada mak ni, tapi tak ikut arahan. Apa benda taat? Jadi dia kata, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalaulah betul kamu sayang kepada Allah, kamu akan taat. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang sayang, dia akan taat kepada apa yang dia sayangi. Ini tak sayang ke Tuhan konon-konon tapi tak ikut arahan Allah. Oi, kita ni ulama ahlus sunnah tapi tak ikut sunnah Nabi, duk ikut sunnah pelik-pelik. Apa benda sunnah macam ni? Jadi kita kata sunnah Nabi itu perlu dipertahankan, diamal. Yang kedua, faedah yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, cuma di ujung ayat dia kata wala tubtilu a'malakum, dan jangan sekali-kali kamu batalkan amalan kamu. Dengan apa? Tulis pelajar, bi ma'siyatillahi wa rasulihi, dengan melakukan maksiat kepada Allah dengan Rasulnya. Fa innal a'mal as-salihah, amalan baik, tapi kalau kita niat perbuatan itu dengan tidak benda baik, tidak niatkan Allah, maka dia batal dia punya pahala. Ingat baik-baik ni. Gambaran dia comel, tapi tidak ikut peraturan syarak, tidak ikut sunnah Nabi, itu juga hilang dia punya pahala. Haba'an mansura. Maka di antara perkara yang cukup berbahaya yang membatalkan amalan kita, tadi kita dah sebut. Yang pertama riddah, na'udzubillah, murtad. Yang kedua an-nifaq, munafik. Yang ketiga ar-riya, penyakit riya. Yang keempat al-ujub, bangga diri. Yang seterusnya as-sum'ah, cari glamour, buat ibadat nak suruh orang puji. Berapa dah kita? Yang seterusnya al-azza, mengungkit pemberian. Ini semua di antara perkara-perkara yang membatalkan amalan kita. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Jangan sekali-kali kita buat baik kepada orang, jangan mengungkit. Jangan kata aku ni bantu awak daripada kecil lagi, sekarang ni awak dah besar, awak dah pandai, awak dah boleh berdikari, lupa saya. Allahul musta'an. Kita kata hilanglah dia punya pahala. Na'udzubillah. Jadi kita kena jagalah jangan sampai hilang pahala kita. Para jemaah sekalian, jangan sampai kita hilang kita punya pahala. Dan kehilangan pahala ni tadi saya dah sebut dalam tafsir, ada dua cara. Hilang total, itu orang murtad, orang munafik. Ada juga hilang juz'i. Hilang juz'i. Contohnya Nabi kata, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Siapa dia tinggal solat asar, maka gugur pahala-pahala dia. Hadis ini
kan, gugur dia punya pahala. Wa fi sahih dikeluar oleh Imam Bukhari daripada hadis Buraidah. Maka gugur pahala tu ada dua, gugur secara penuh ataupun gugur secara juz'i. Dua-dua tu kita tak mahu berlaku. Kita tak mahu berlaku. Jangan gugur. Yang ketiga, tulis para pelajar, faedah yang ketiga, qaulullah ta'ala ayat 35 ni. Fala tahinu wa tad'u ila as-salm wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Allah kata mu jangan rasa hina. Jangan nak minta berunding dengan buat kafir, tak sah. Sebab ada 3 perkara. Yang pertama, antumul a'laun, mu tertinggi. Ingat ada dalam peperangan Uhud, bila Abu Sufyan tengok ramai di kalangan sahabat yang mati syahid, dia naik atas bukit, tepi bukit Uhud, dia tanya, afikum Muhammad? Muhammad ada? Nabi kata jangan jawab. Saya Umar nak jawab. Dia jawab. Afikum bin Abi Quhafah? Abu Bakar ada? Nabi kata diam. Afikum Umar? Umar nak jawab. Nabi diam. Nabi kata tak ada faedah, kita duk balas benda kecil. Bila dia kata Ali Hubal, berhala yang paling tinggi hari ni, Nabi kata jawab, la, Allahu a'la wa ajal, Allah yang maha tinggi, yang maha sempurna, bukan berhala. Tengok di sini. Maka di sini Allah Ta'ala kata wa antumul a'laun, kamu mesti menjaga kehormatan Islam itu sendiri, jangan hina kita. Hari ini sebahagian anak orang Islam tak mau mengaku dia Islam sebab malu. Kono-kono Islam ni mundur, Islam ni lemah, Islam lah. Kita mesti tunjuk aku ni seorang Muslim yang berpegang dengan ajaran agama kita. Kita kata alhamdulillah. Yang kedua, as-sani annallaha ma'ahum wallahu ma'akum. Kita pejuang Islam, jangan takut, Allah jamin aku bersama kamu. Yang ketiga, walan yatirakum a'malakum annallaha la yanqusuhum min a'malihim syai'a. Allah Ta'ala tidak kurangkan pahala amalan mereka sedikit pun. Jadi alhamdulillah, bila kita ada 3 perkara, kita tinggi, Allah Ta'ala tolong kita, kita ada pahala, jangan kita takut pada kafir, lawan tetap lawan. Alhamdulillah. Yang keempat, faedah yang keempat, timbul lagi ayat Quran, wa sayuhbitu a'malahum, selagi akan hilang pahala mereka. Timbul soalan, qad taqaddama fi awwalis surah, di awal surah ni Allah kata aku hilangkan pahala mereka. Yani sayuhbit, selagi akan hilang. Yang mana satu? Yang tu kata hilang dah, yang ni kata lagi akan hilang. Jawab dianya, maksud alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang yang menyekat daripada jalan Allah Ta'ala ini di awal surah itu puak kafir. Puak kafir pahala dia memang tak ada langsung. Pahala dia tak ada. Al-musyrikun wa min awwalil amri kanu mubtilin, daripada awal lagi pahala dia sudah tidak ada, pahala tak ada. Wa a'maluhum kanat ala ghairi syari'atin, amalan dia pun tidak ikut syariat, dia tawah, dia telanjang, maka pahala dia tak ada. Adapun yang ni wasayuhbitu, annal murad bil amal hahuna, maksud amalan ini yang kedua ini iaitulah perkara yang akan berlaku dalam peperangan. Allah sayubtiluhu, Allah Ta'ala akan batalkan amalan mereka dengan cara mana? Dengan cara memberi pertolongan kepada orang-orang Islam. Jadi ada yang kafir terus, ada yang mari kemudian. Allahu Akbar. Jadi ada juga pandangan yang mengatakan masa depan akan hilang, itu maksudnya semua amalan mereka daripada sekarang sampai ke masa depan ila belaka pahala puak-puak kafir, na'udzubillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah yang kelima. Masih lagi dalam ayat 35, fala tahinu wa tad'u ila salmi
Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan al-mu'minu azizun ghalib. Orang mukmin tu gagah perkasa menang. Muayyadun mansur, mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla di mana saja mereka berada, tapi dengan syarat. Syarat apa? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Syaratnya kita kena tolong agama Allah, barulah Tuhan tolong kita. Kita duduk relax ya. Bagaimana tu? Tunggu Tuhan bagi pertolongan. Kita tak buat kerja, tak berdakwah, tak ajak orang, tak berlawan, tiba-tiba nak suruh Tuhan bantu, la. Jadi kita kena buat kerja, dakwah ini diteruskan, perjuangan memertabatkan sunnah Nabi SAW diperteruskan. Apa saja orang kacau kita lawan, insya-Allah kita akan dapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Insya-Allah kita akan dapat pertolongan Allah kalau kita ikhlas membela agama Allah. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam sidi akan datang sehingga tamat surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.